A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma tahallina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi kita mengucapkan syukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus akan berkongsikan terus kalimah-kalimah yang kita pilih untuk berkongsi yang disediakan oleh Quran Arabiccorpus.com, dan kita telah pun berkongsi banyak dah ya kalimah yang dibentuk dalam acuan isim masdar wazan keempat ya, daripada 3 huruf akar alif mim nun ya. Daripada atas tu tuan-tuan boleh lihat ya, kita semua dah bincangkan, dan akhir sekali hari Jumaat lepas kita membincangkan imanan ya, imanan. Hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan imanan, kenapa dia mengambil baris fathah yang tanwin ya. So kita untuk perbincangan tu kita boleh kopikan ayat ini, pergi ke biasa kita akan gunakan leksi logos tu sebagai bantuan kita untuk mengemaskan lagi perbincangan kita ya. Sambil itu kita standby satu lagi untuk yang leksi logos yang jawi. Sekiranya kita nak menggunakan penulisan jawi untuk menerangkan perkongsian kita ya. So saya copy ayat ni, lepas tu masukkan kepada leksi logos ya. Itu dia ayatnya lah. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. So yang kalimah yang dibahaskan ialah imana. Kita sudah membahaskannya, kita sudah mengenal dia. Dia adalah apa? Fi'il masdar wazan keempat muzakkar mufrad yang mansub ya. Yang mansub kalau kita nak tambah dia juga nakirah ya. Kalau dia bertanwin itu makna dia nakirah ya. So apakah konteks ya, yang bermakna apa? Iman saja. Maksud apa? Iman saja itu makna dia ya. Tapi iman tu dalam konteks apa? Dia adalah objek, dia juga mansub. Ya, itu walaupun makna dia iman, kalau kita gantung pada lihat terjemahan dia, makna dia iman saja ya. Sebab dalam terjemahan dia tidak boleh memberi penerangan tentang status dia, iaitu maf'ulun bih ya, dan juga status yang mansub. Dalam terjemahan tak boleh buat. Sebab tu kita mengenal kalimah tu supaya kita tahu bukan saja makna. So makna tu dalam konteks apa. Itulah yang dimaksudkan dengan memahami kalimah ya. Jadi cuba kita lihat dalam konteks ini, kenapa dia mengambil bentuk imana tu, ialah dia sudah menjadi objek, iaitu maf'ulun bih. So bila dia menjadi objek, dia mesti ada kata kerja ya. Dia dipanggilkan maf'ulun bih ni, dia direct objek ya. Ada juga objek di dalam ayat Al-Quran yang bukan secara direct ya, tetapi dia nak menerangkan cara-cara perbuatan ya, kata kerja di dalam ayat tu. Itu pun ada objek juga ya, tapi itu bukannya direct objek, yang tu dipanggilkan indirect objek. Dia nak menerangkan perbuatan itu
Itu dalam bahasa Arab dipanggilkan maf'ul mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq. Objek juga, tapi dia bukannya direct. Yang ini direct. Direct maknanya seseorang melakukan sesuatu ke atas sesuatu. Itu dinamakan direct objek, iaitu maf'ulun bih. So di manakah konteks maf'ulun bih tu? Ialah dia adalah objek kepada kalimah fazada. Fazada tu. Fazada lah tu kata kerja yang menjadikan imana sebagai objek. Asal dia imanun, ya. Ingat, semua kata nama kalau tidak ada menjadi objek, dia akan mengambil yang marfu'. So bermakna asal imanan ni ialah imanun. Tetapi bila ada kata kerja yang melibatkan dia menjadi objek, ya, maka dia akan mengambil baris atas, ya, baris atas. Kalau dia nakirah, dia akan bertanwin. Kalau dia tidak nakirah, dia tidak ada tanwin, tapi dia mengambil baris, ya, baris atas. Okey. So sebelum tu saya nak betulkan ayat ni kerana penulisan korpus ni dia tidak mengikut tulisan yang Rusam Usmani yang terkini, ya, terkini. Jadi kita betulkan, ya, gunakan Lexilogos ni untuk membetulkan ejaan-ejaan di dalam kalimah ni. Yang pertamanya inna annasa ni, sini bukannya alif, so kita perbetulkan, ya. So kita tukarkan alif tu kepada hamzah wasal, ya. So sepatutnya lah hamzah wasal, ya. So kita tukarkan dia dengan hamzah wasal je ni. Okay, sekarang dia dah bertukar daripada alif kepada hamzah wasal. Sebab hamzah apa? Alif lam ta'rifah ialah hamzah wasal dengan lam. Ya, itu apa? Alif lam ta'rifah. Bukannya alif dengan lam, ya. Kenapa berlaku alif dengan lam? Dulu-dulu alif dengan lam, ya. Semasa hamzah wasal ni tidak diperkenalkan untuk dalam kegunaan tulisan, dulu-dulu ejaannya adalah menggunakan alif. Sebab tu dipanggil alif lam ta'rifah tu. Ya, sampai sekarang pun masih digunakan nama alif lam ta'rifah. Sepatutnya ada orang sudah menukarkannya, ya. Bukannya alif lam ta'rifah, panggilan dia sepatutnya apa? Hamzah wasal lam ta'rifah. Yang mungkin saya nak memulakan apa? Pengenalan ini, ya. Kalau tidak dia confuse. Ramai orang confuse. Saya sini akan confuse tiap-tiap kali saya sebut alif lam ta'rifah sebab nak mengikut terminologi yang dulu. Tetapi dia sebenarnya sekarang bukannya alif lam dah, dia dah hamzah wasal lam ta'rifah. Mungkin saya akan initiate lah. Kalau orang lain tak nak memulakan, saya akan memulakan, ya, di bawah QHS. Itu tujuan QHS ni untuk memperbaiki apa ni ilmu Al-Quran ni daripada masa ke semasa. Mungkin tidak mengikut secara konvensional, tetapi itulah hakikat dia, ya. Hakikatnya kita berubah, jadi kita kena mengikut perubahan tu. Ya, kalau tidak dia akan mengelirukan, ya. Mungkin dalam tulisan-tulisan saya nanti saya akan gunakan hamzah wasal ta'rifah. Hamzah wasal lam ta'rifah. Itu terminologi dia, bukannya alif, ya. Alif. Sebab kadang-kadang saya ni akan bercanggah perbincangan tu. Saya sebut alif lam ta'rifah, tapi bila saya menerangkan dia bukannya alif. Jadi dia mengelirukan mungkin, ya. So kita akan melihat pada hari ini saya akan menggunakan terminologi dia apa? Hamzah wasal lam ta'rifah. Sebab dia memang hamzah wasal. Okey. Kemudian kita betulkan di mana jama'u alif ni ialah alif fariqah, ya. Alif fariqah, ataupun kalau kita nak nama yang ringkas, yang simple, alif tambahan. Ya, alif fariqah tu adalah alif tambahan.
So kalau kita mungkin susah nak jemput fariqah, kita jemput sebut alif ziyadah. Ziyadah tu maknanya tambahan, ya. So alif ziyadah tidak dituliskan macam ini, so dia ada ke tanda bulat yang kecil di atasnya, ya. Sama dengan bulat tanda sukun ni, sama, ya. Sukun ni sebenarnya bukannya bulat kepala ha, tapi dalam keyboard ni tak ada kepala ha, ya. So dia memang tidak boleh gunakan kepala ha di dalam keyboard ni. Kalau boleh saya akan tukar semua ni, ya, tapi tidak boleh. So alif ni, alif farqah dia ada tanda bulat. So kita masukkan dia tanda bulat saja, ya. Iaitu dia ni je atas, itu je. Sorry. Ambil alif, tanda bulat, alif dan tanda bulat, tu je. Yang tu dimasukkan dengan alif tadi, ya, dinamakan alif fariqah, ya, yang biasanya digunakan dengan waw jam'ah. Waw ni adalah waw jama', ya. Waw jam'ah ataupun waw jama', dia biasanya digunakan sekali dengan alif fariqah ni. Nah, ya. Dalam konteks ni jama'u ni adalah fi'il madhi yang jama'. Nah, ya, yang pelakunya adalah ramai, ya. Orang yang terlibat dengan perlakuan di sini tu ramai, ya. Ni mungkin ada kawan kita cuba kongsi skrin, agaknya dia terganggu, ya. Okey, saya kongsikan semula, ya. Tuan-tuan jangan jangan buat screen sharing ataupun recording, ya. Dia akan terganggu. So saya kongsikan semula. So dia terus unsharekan saya. Okey. Okey. Qad jama'u, okey. Lepas tu lakum, okey. Lepas tu fakhshawhum, ya. So fakhshawhum ni apa dia? Adalah kata kerja, ya, kata kerja. So di manakah silapnya penulisan ini? Sekejap, ya, ada panggilan pula. Bertemu tak balik. Ustaz, unmute. Ya, okey. Semula, ya. Sebab ada panggilan telefon tadi, kena jawab sekejap, dah sudah, ya. Okey, yang ini adalah kata kerja fi'il amar. So kalau fi'il amar, tuan-tuan akan tengok sini, yang ni bukannya alif, ya. Macam mana kita nak confirmkan, ya? Saya buka balik template, sebab template ni very powerful, ya. Tuan-tuan kalau boleh main template ni, ya, dia sangat-sangat membantu, ya. Dia akan dapat membantu kita untuk mengenal kalimah ijaan itu betul ke tidak. Ajian lama ke baru. Ya, so kita tengok sini. Iaitu fi'il amal, kolom fi'il amal, ya, tengok sini. F. Ya, sama ada wazan 1, yang tiga-tiga ni semua wazan 1. Semuanya bermula dengan hamzah wasal. Lepas tu huruf yang kedua tu dimatikan. Dan huruf yang yang akhir sekali tu mestilah sukun, ya. So tu tengok semua hamzah wasal. Melainkan kalau kata kerja amal tu nak mengambil dalam bentuk wazan kedua, tidak ada hamzah wasal.
Ya, kalau nak mengambil bentuk wazan ketiga, yang ni wazan ketiga, nampak ni wazan ketiga, ni wazan kedua ya. Kalau dia nak mengambil bentuk wazan ketiga, dia tidak ada hamzah wasal. Ya. So wazan 2, wazan 3, wazan 4 dia akan menggunakan hamzah qata dalam fi'il amar. Tapi huruf yang kedua tu baris bawah. Huruf yang pertama sukun, huruf kedua baris bawah. Acuan dia af'il. Kalau kita jumpa af'il tu itu adalah wazan yang keempat. Fi'il amar wazan keempat. Katalah kita nak suruh orang apa? Masuklah. Ya, masuklah. Daripada dakhala dia akan jadi adkhil. Itu bentuk af'il ya. Adkhil. Masuklah kamu. Okey, kalau nak suruh orang keluar daripada kharaja akan jadi apa? Akhrij. Akhrij. Itu maknanya kita menggunakan fi'il amar dalam wazan keempat bermula dengan hamzah qata. Yang ni hamzah qata ya. Kalau saya besarkan sikit, tu dia. Fi'il amar ya. Ni ya, wazan keempat bermula dengan hamzah qata ya. Dan wazan kelima, wazan keenam tidak ada hamzah wasal ya, dia akan mengambil bentuk inilah ya, tafa'al. Tafa'al ya, itu untuk wazan kelima, wazan keenam tafa'al. Lepas tu semua balik hamzah wasal. Wazan ke-7, wazan ke-8, wazan ke-9 dan wazan ke-10 semua menggunakan hamzah wasal, dan wazan 1 semua hamzah wasal. Jadi tadi fakhshawhum tu mengambil yang mana? Yang ni ya, pattern ikhshaw, if'al. Dia mengambil pattern if'al, menjadikan ikhshaw. Ikhshaw. Lepas tu tambah fa jadi fakhshaw. Jadi bermakna bukannya alif. So dia adalah hamzah wasal. So saya tukarkan di situ ya, iaitu yang ini bukannya alif tapi dia hamzah wasal. Yang ni hamzah yang berkepala sad. Itu ejaan yang baru betul. Ya, barulah dia jadi fi'il amar ya. Kalau tidak dia bukannya fi'il amar lah, sebab silap huruf yang digunakan ya. Itulah. Jadilah fakhshawhum adalah fi'il amar. Fakhshawhum daripada khosya, dia memberi erti apa? Maka takutlah kamu akan mereka. Ya, takutlah kamu. Mana kamu tu? Kamunya ialah di waw ni ya. Waw ni waw jam'ah dipanggil ya. Waw jam'ah fa'il. Fa'il ya, iaitu pelaku kepada perbuatan tu ialah waw. Asalnya waw ni sebenarnya ialah dia disukunkan sebab dia adalah bentuk fi'il amar ya. Asalnya dia adalah waw ni dengan alif ziyadah ya. Dia ada alif ni ya. Alif ziyadah ni dan yang datang dengan waw jam'ah ni, tetapi disebab ada hum ni jadi alif ziyadah ni digugurkan. Ya, alif ziyadah ni digugurkan tempatnya untuk memberi laluan kepada hum. Maknanya hum ni sebenarnya mengambil tempat hamzah alif fariqah ni ataupun alif ziyadah ni. Ya, sebab tu kita nampak dalam tulisan tidak ada alif ziyadah ya. Kalau saya boleh kongsikan sekarang ni, sepatutnya tulisan dia macam ni ya. Lepas waw ni dia ada alif ziyadah macam tu. Ya. Tetapi disebabkan hum ya, dia attach kepada kalimah yang sama di hujung tu, so alif ziyadah ni digugurkan. So dia kita nampak tidak ada dia, hilang dia. Itulah tulisan fakhshawhum ya. Kemudian yang ni betul, fazadahum. Inilah kata kerjanya. Apa makna fazadahum? Maka dia menambahkan kepada mereka.
fazadahum. Zada tu adalah fi'il madhi. Fa'il dia tu tak nampak di situ ya. Fa'il yang mustatir dipanggil yang tersembunyi. Untuk kalau fa'il yang tersembunyi itu bermakna apa? Fa'il tu pelaku tu ialah seorang lelaki refer kepada seorang lelaki. Jadi fa'il tu tidak dituliskan di dalam kalimah iaitu zada ya. So tuan tengok sini zada tidak ada fa'il dia. Ya, dia zal, alif, da ni adalah huruf kata dasar dia. Jadi kata dasar dia tidak ada pelaku. Itu maknanya pelaku itu seorang lelaki ya. Jadi dalam konteks ni siapa yang dimasukkan seorang lelaki itu ialah Allah lah ya. Jadi Allah yang menambahkan kepada mereka menambah tu apa maksud dia? Menaikkan lagi. Bukannya mengurangkan tapi menambahkan lagi, menguatkan lagi. Itu fazadahum. Apa yang Allah kuatkan tu ialah imana. Jadi Allah kuatkan lagi iman dia tu. Itulah ya konteks iman, sebab tu dia menjadi maf'ulun bih, dia menjadi objek kepada fazada ya. Ada dua kata kerja sini. Satu fakhshawhum, ini kata perintah ya. Dia tidak melibatkan imana ya, dia bukan yang melibatkan ibana. Yang melibatkan imanan tu ialah fazadahum ni ya. Kata kerja fazada, objek dia lahum. Dan objek yang kedua ialah imana. So objek hum adalah objek yang pertama ya. Objek pertama kepada fazada. Objek yang kedua ialah imana. So kita panggil fazadahum. Hum ni kita panggilkan apa? Maf'ul awal ya, yang pertama. Imana maf'ul sani, iaitu objek yang kedua. Jadi itulah konteks imanan ya dalam ayat ini. Jadi bila kita faham tu dan kita boleh terjemahkan di dalam ayat ini ya. So ayat ini adalah berkaitan dengan seseorang, ada orang yang berkata kepada orang Muslim tu ya, orang yang beriman tu, dia kata apa? Innan nasa. Kenapa sim mengambil baris atas? Kerana an-nasa adalah isim kepada inna. Jadi apabila satu kata nama tu menjadi isim kepada inna, jadi dia adalah mengambil i'rab yang mansub. Ya, i'rab yang mansub menjadikan dia isim inna. Sebab itulah dibaca innasa, bukannya innasu ataupun innasi ya, mesti innan nasa. Sebab tu saya mengambil sesungguhnya manusia ya, ataupun orang-orang. Ada dalam konteks ni maksud dia ada orang-orang. Orang-orang ni siapa? Orang-orang ni ialah ya musuh-musuh kepada orang Islam yang nak berperang ya. Ini orang Islam dia sudah dah bersedia untuk berperang, dan di sana terdapat ya musuh-musuh orang Islam. Jadi yang berkata ni sebenarnya ialah dalam ayat ni ialah orang-orang yang munafik tau. Ya, dia nak menakut-nakutkan orang Islam. Jadi dia kata sesungguhnya musuh-musuh kamu, kalau nak terjemahkan ya. Sesungguhnya an-nas maksudnya musuh-musuh kamu semua qad jama'u, telah pun berkumpul. Ya, telah pun berkumpul. Jama'u tu maknanya ramai, berjemaah tu maksud dia apa? Berkumpul ya. Sesungguhnya musuh-musuh kamu qad ialah apa? Harfun hakikun ya. Harfun hakikun maknanya harfun particle of certainty, for sure ya. Telah pun ya, telah pun jama'u berkumpul, lakum
untuk kamu. Maknanya musuh-musuh kamu sekarang dah berkumpul, dah bersedia untuk menyerang kamu. Itu maksud ayat tu. Ya. Orang-orang munafik ni nak menakutkan orang-orang Islam. Jadi dia kata musuh-musuh kamu di sana tu dah berkumpul, dah bersedia untuk menyerang kamu. Jadi apa yang patut kamu buat? Fakhshawhum. Maka kamu takutlah mereka tu. Jadi orang munafik ni nak menggoyangkan hati orang-orang Islam yang dah bersedia untuk berperang melawan musuh tu. Mereka nak orang Islam ni takut kepada musuh. Tapi kita tahu ya, Allah biasanya akan bagi motivasi kepada Nabi dan tentera Islam, jangan takut kepada mereka ni sebab mereka adalah makhluk aku, makhluk Allah. Ya, jangan takut kepada mereka, yang kau nak takut ialah aku, Allah. Banyak dalam ayat Quran kita jumpa Allah kata fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kamu takut akan mereka, tapi takutlah akan aku. Sebab mereka ni manusia macam kamu juga, apa yang perlu kamu takut? Mereka tidak boleh mendatangkan mudarat pun melainkan dengan izin aku. Jadi orang munafik ni cuba nak menakut, sebab orang munafik ni dia tidak beriman ya. Jadi dia cuba menakut-nakutkan tentera Islam tu, tetapi Allah kata apa? Orang Islam tidak takut. Ya, malah apa yang berlaku? Iman mereka bertambah. Jadi fazadahum, maka Allah tambahkan lagi pada mereka tu, iaitu tentera-tentera Islam tu, imana, iman mereka. Ya, walaupun tak ada hum di sini, imanahum, tapi kita akan dapat konteksnya bermaksud iman-iman mereka tu Allah naikkan lagi, ya, tambah lagi iman. Jadi bila mereka bersedia untuk berperang dan diberitahu musuh-musuh mereka lebih ramai dan sudah berkumpul dan bersedia untuk menyerang mereka, itu tidak menakutkan mereka. Malah situasi itu hanya menambahkan lagi iman mereka. Itulah karakter orang-orang Islam ya. So dalam konteks sekarang pun kita boleh kaitkan juga ya, sebab bagi orang-orang Islam nak menegakkan agama Allah ni memang banyak rintangan ya. Banyak rintangan dan banyak halangan. Jadi halangan-halangan itu tak sepatutnya melemahkan semangat kita ya, tak sepatutnya melemahkan semangat kita, sama ada dalam bentuk orang ataupun dalam bentuk situasi ataupun dalam bentuk daiyah-daiyah musuh Islam dan sebagainya. Dia sepatutnya menambahkan lagi iman kita ya. Itu maknanya kalau kita nak ambil ibrah daripada ayat ni ya. Pada masa dulu peristiwa ni berlaku dalam orang Islam yang nak berperang ya. Jadi musuh-musuh mereka yang ramai itu hanya boleh menambahkan lagi iman mereka dan tidak menakutkan ya, tidak membuat ketakutan kepada hati mereka ya. Sebab orang Islam kita tahu bila mereka berjuang, dia akan hanya dapat kemenangan, iaitu sama ada mereka menang ataupun mereka syahid ya. Syahid akan masuk ke syurga. So orang Islam tidak takut ya, orang Islam tidak takut. Allah mengajar kita untuk ya memahami situasi dalam perspektif yang sebegitu ya. Kita tidak takut kepada manusia, tetapi kita hanya takut kepada Allah, dan kekuatan musuh-musuh hanya boleh menambahkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah konteks ayat yang kita nak kongsikan hari ini, iaitu imanan. Kenapa dia menjadi mengambil baris atas tu? Kerana dia adalah objek maf'ulun bih ya kepada kalimah
fazada, ya. So fazadahum imanan. Fazada tu hum adalah objek juga, ya, objek yang pertama, ya, dan imanan adalah objek yang kedua, atau kita panggilkan maf'ulun bih, ya. Jadi itulah makna ayat ini, innan nasa qad jama'u lakum fasyauhum fazadahum imana. Sesungguhnya musuh-musuh kamu telah pun berkumpul dan bersedia untuk menyerang kamu, maka takutilah mereka. Ya, dia cuba nak menakut-nakutkan orang Islam. Dia kata musuh tu ramai, kamu tak boleh menangnya, kamu patut takut, lari. Itu maksud dia, ya. Tetapi tidak, ya, Allah kata apa? Fazadahum imanah, ya. Allah merupakan iman mereka itu, jadi mereka lebih bersemangat dan mereka tahu hanya sama ada kemenangan pihak Islam ataupun mereka gugur syahid. Dua-dua tu adalah kejayaan, ya, bagi tentera Islam dan orang-orang Islam yang mengambil bahagiannya di dalam peperangan menentang musuh-musuh Islam, ya. So insyaAllah kita sudahi. Tuan-tuan, ada Ya. muskil sikit tentang waw jam'ah. Waw jam'ah ni, kalau yang tuan kata tadi alif fariqah untuk waw jam'ah, tak apa, saya tak apa Okay, faham. wow ni, ya ni lah, ya. Wow ni nama dia, ya. Wow ni dipanggil wow jam'ah, wow jamak. Maknanya bila ada wow ni selepas kata kerja, ya, so menunjukkan yang berlaku kepada kata kerja ni jamak, mana apa? Ramai. Ya, ramai, ya. Jadi Jemaah surah Jemaah. Jemaah tu juga kumpulan. kumpulan, yes, ramai. Jadi Bukannya seorang, bukannya dua, ya. yang tuan kata jemaah saja adalah adakah berkumpul? Kumpul. Kalau perbuatan jama'u ni berkumpul. Oh, jemaah berkumpul. Ini fi'il madhi dia. Tapi yang ni bukan fi'il madhi, ini orangnya. Orang yang berkumpul tu ramai. Bila kita kata jam'ah tu maknanya waw jam'ah nama dia. Waw menunjukkan mewakili orang yang ramai. Oh, ya. Menunjukkan fa'il yang ramai, yang jamak. Dia mewakili, ya. Mewakili. Maknanya orang yang ramai fa'il tu, yang ramai berkumpul tu siapa? Diwakili oleh waw alif fariqah tu. Alif fariqah untuk. So ini pun samalah, ya. Ini pun waw alif fariqah, tetapi dia dihazafkan dan diletakkan. Dia sebenarnya dia terdapat dua ilah di sini, ya. Kalau kita buat pembentukan kalimah nanti kita akan faham kenapa waw ni diletakkan tanda sukun, ya, sebab dia nak mengambil majzum. Status yang majzum, jadi dia kena ambil disukunkan, ya, majzum. Dan dia berbeza tentang alif yang kita jumpa dalam Quran tu, alif bertanda bulat dan dia beza sini, bukan sini. Alif yang kita jumpa atas dia bertanda bulat. Itu alif tambahan saja. Kalau dia tak datang dengan waw ni, bermakna dia tambahan sahajalah, dia bukannya dalam konteks alif fariqah yang dengan waw jam'ah ni. Alif ziyadah lah. Dia tambahan saja, dia tak berfungsi apa-apa. Assalamualaikum, Dok. Okey, waalaikumsalam. Kamarul, saya nak tanya, imanan tu boleh kategori tamyiz juga ke, Dok? Tamyiz. Tak, dia objek dalam ni, bukan tamyiz. Objek kedua lah, ya. Dia objek kedua. Tamyiz ni dia untuk menerangkan lagi perbuatan. Perbuatan tu tak berapa terang ataupun cerita tu tak berapa terang. Tu tamyiz bermaknanya penerangan, ya. So dia
menerangkan lagi, membuatkan cerita tu lebih terang dengan adanya kalimah yang tamyiz tu. Jadi barulah cerita tu lebih sempurna dan lebih terang. Itu tamyiz. So di dalam ni Allah nak mengatakan imannya bertambah. Jadi iman tu adalah maf'ulun bih dalam ni. Direct object. Doktor dia masdar ke tu? Memang kan iman dibentuk daripada isim masdar. Okay. Awal-awal dulu kita dah bincangkan ya. Nak membentuk imanun tu dia mengambil apa? Ambil acuan ni. Wazan keempat, isim masdar. Wazan keempat. Ni dia if'alun kan. Imanun adalah dibangun daripada if'alun. So kalau dia mengambil acuan ni, dia confirm lah isim masdar. So dia isim masdar maf'ul lah ya. Isim masdar maf'ulun bih wazan yang keempat mansub. Tu cara nak menerangkannya ya. Okey. So lepas ni kita akan saya ingat kita hampir habis ya kalimah-kalimah. Yang lain semua kita sudah, cuma saya nak tunjukkan ni saja. Bil imani, sebab ini ada tiga bukan bi ini dah sudah, yang ni saja. Yang ni ada tiga komponen ya. Satu bi, satu imani, satu kum. Ya, yang atas ni semua dua saja ya. Dia dalam bentuk idhafah dua komponen saja. Yang ni ada tiga. Ya, dalam satu kalimah tu ada tiga komponen. So yang ni saja saya nak kongsikan besok. Lepas tu kita akan habiskan dengan yang satu saja lagi. Yang lain ni tuan-tuan sudah kenal ya, dah patut dah tahu dah. Satu saja yang ini saja, iaitu apa dia? Di bi'ima nihinna, itu saja ya, sebab ini kita belum jumpa bentuk ni ya. Jadi kita kongsikan yang ni untuk besok dengan yang bi'imanikum. So besok kita kalau cukup masa kita akan buat dua kalimah dan dua ayat. Ayat ni, kalimah ni dengan ayat ni. Kemudian kalimah ni dengan ayat ni. So, kita akan tengok kalimah ni apa dia dan masukkan dalam konteks ayat. Ya. Kalau tak sempat, kita akan buat satu ayat yang ini. Mana dia tadi? Bi'imanikum, ayat ni. Besok. Ya, dan ayat yang seterusnya kita buat hari Khamis ya. Tengok masa kita ya. Kalau sempat kita habiskan dua. Kalau habis yang ni tuan-tuan, bermakna semua dah selesai ya bahagian isim masdar ni, verb noun beres ya. 45 kalimah ni semua patutnya tuan-tuan dah kenal ya. Tetapi kena buat revision lah ya. Jangan dengar saja dalam kuliah lepas tu tinggalkan ya. So Quran ni kita kena tengok tiap-tiap hari ya. Tengok tiap-tiap hari. Yang belajar tu tengok balik, tengok contoh-contoh yang lain dan sebagainya, kenalkan pattern-pattern, bentuk-bentuk penulisan dan sebagainya tu, barulah dia menjadi ilmu kepada kita ya. Ilmu ni bermakna apa? Dia applied knowledge. Applied knowledge maknanya ilmu, maklumat yang kita praktikkan, baru dia jadi ilmu. Kalau kita belajar, kita tak praktis, revision pun tak buat, ya, dia bukan jadi ilmu, dia jadi maklumat saja. Jadi kalau lagi banyak tuan-tuan datang kuliah tak praktiskan, bermakna banyak tuan-tuan mengumpul maklumat saja ya. Makin lama makin banyak maklumat. Tapi maklumat itu tak mendatangkan manfaat apa-apa sebab kita tak praktiskan. Ibaratkan kita ambil gelas, ya, kita tuang air dalam gelas tu, ya, sehingga penuh gelas tu, kita tuang lagi, apa jadi pada air tu? Dia tumpah. Itu juga maklumat. Ya, maklumat ni kalau kita tak praktiskan dalam kehidupan kita, ya, tak fikirkannya, dia jadi macam air kita masukkan dalam gelas, ya, lama-lama dia tumpah. Sebab tu bila sekali lagi kita tanya dia tak ingat sebab dah tumpah.
Ya, tetapi kalau dia minum air itu dah ada bersama dengan dia. Dia tak hilang ke mana-mana. Air itu akan membantu dia untuk menyihatkan tubuh badan dia, menambahkan ilmu dia lagi dan sebagainya. Ya, itu ibaratkan belajar, mempraktiskan apa yang kita belajar, ataupun belajar hanya sekadar nak kumpul maklumat. Ya, so insyaAllah untuk sama-sama kita, dan kita minta doa kepada Allah, Allah memberikan kekuatan ya kepada kita dalam proses kita menimba ilmu kalam Allah ya. Kalam Allah ni adalah mukjizat. So kita kena kena bermujahadah ya dalam menimba ilmu ni ya. Bukannya kita boleh buat secara santai-santai saja ya. Kalau kita kata belajar dengan mudah, santai saja pun dah dapat, sebenarnya itu tak benar ya. Itu satu pendapat yang perlu diperbetulkan ya. Saya kongsikan ayat Al-Ankabut tu banyak kali, sama ada dalam kumpulan ni ataupun kumpulan lain. Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi untuk Allah nak bagi petunjuknya kepada kita tu, dia bagi petunjuk kepada orang yang macam mana? Orang yang bermujahadah. Wallazina jahadu. Barulah dapat lanahdiyannahum subulana tu ya. Dan apabila dapat ganjaran bantuan Allah dengan lanahdiyannahum subulana tu, Allah tambah lagi wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah tu bersama orang-orang yang sentiasa memperbaiki diri dia daripada satu masa ke satu masa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi besok dan kita akan kupaskan kalimah seterusnya, iaitu biimanikum ya. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor.